Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui laman web berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Pada pembentangan kali ini, ianya diwakili oleh Abdul Hazim bin Mokhtar, Nurul Izzah binti Cik Yong serta saya, Muhammad Hamimi Daur Rahman bin Rozmi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu mengenali apakah itu model Azure. Modul Azure adalah model pengajaran yang bersistem dan berstruktur di mana matlamat dan objektif pengajaran ditentukan dahulu secara eksplisit. Modul Azure ini merupakan satu rujukan kepada guru di mana guru boleh merancang secara sistematik supaya alat dan bentuk pengajaran yang digunakan akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Model reka bentuk pengajaran yang berorientasikan bilik darjah merupakan model reka bentuk pengajaran yang berskala kecil dan tertumpu kepada perancangan bagi satu masa pengajaran sahaja. Menurut Abdul Jashir Jayasilat, Nuryati Abdul Rashid, Bun Pong Ying, Sharifah Fakriyah Syed Ahmad dan Wan Kamarudin Wan Hasan 2019 menyatakan model Azure digubal untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Maksud Azure. A daripada Azure ini mewakili analisis. S adalah state objektif ataupun tentukan objektif. S lagi satu adalah select method, media and resources ataupun pilih kaedah, media dan bahan. U adalah utilize media ataupun menggunakan media. R merupakan mewakili sebagai require learner participation ataupun dorong penglibatan pelajar. Dan E merupakan evaluate and revise. Evaluate and revise ataupun nilai dan semak. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah itu laman web? Okey, maksud laman web, laman seseorang ataupun laman web ialah dokumen berisi maklumat yang boleh dilawat di jaringan sejagat menggunakan suatu pelayar web ataupun sesawang. Dokumen ini biasanya dihasilkan dalam bentuk HTML ataupun XHTML dan biasanya mempunyai pautan-pautan ke laman lain. Laman web ialah dokumen HTML pada World Wide Web biasanya ataupun www. Biasanya dokumen ini mengandungi hubungan hypertext dengan dokumen lain pada World Wide Web. Dokumen ini biasanya berada pada pelayan web yang lain dan melalui web ialah melalui proses mengikuti hubungan dari satu laman web ke satu laman yang lain. Baiklah, kita akan meneruskan dengan model Azure. A. Analyze ataupun analisis. Pada peringkat ini, suatu bahan yang dibina oleh guru perlu mengenal pasti pelajar dari segi umur, latar belakang, sosioekonomi, kebolehan, pengetahuan sedia ada. Murid pasif perlu ada bahan yang mampu menarik minat pelajar. Analisa pelajar ini penting supaya bahan yang dibina mencapai objektif guru. Pada tahap ini, masalah pengajaran objektif dan matlamat pengajaran perlu diteliti dahulu. Soalan seperti berikut perlulah dijadikan panduan. Siapa kumpulan sasaran? Apakah ciri-ciri mereka? Apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai? Serta berapa lama tempoh pelaksanaan? Okey. Ini merupakan analisis dari segi laman web yang dibina. Ciri-ciri dari segi ciri-ciri umum. Baiklah. Pertama adalah dari segi kelas. Kita akan mengambil para pelajar dari kelas tahun 4 dan tahap murid ini merupakan tahap yang sederhana. Sebenarnya kita akan mencari dalam bilangan murid dan bagi umur sepertinya 10 tahun lah sebab kita ambil dari tahun 4 dan lokasi sekolah adalah
dari luar bandar. Seterusnya adalah pengetahuan sedia ada. Dari segi ini, murid mesti tahu tentang keselamatan kerana telah didedahkan oleh ibu bapa, keluarga dan guru. Seterusnya adalah gaya pembelajaran. Okey, gaya pembelajaran yang dipilih merupakan model gaya pembelajaran VAK. Dan dalam gaya pembelajaran ini, visual adalah 50%, auditori adalah 40% dan kinestetik adalah 10%. Peringkat seterusnya dalam model Asho adalah state objektif ataupun tentukan objektif. Pada peringkat kedua ini, ia merupakan antara peringkat dalam model Asho yang terpenting. Guru perlu menentukan objektif atau hasil pembelajaran yang mahu dicapai. Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan dicapai. Sebelum pembelajaran bermula, penentuan objektif adalah penting supaya guru dapat menetapkan sasaran yang mahu dicapai dan seterusnya menetapkan apa yang murid perlu dapat. Objektif haruslah berdasarkan peringkat prestasi atau hasilan yang ingin dicapai. Objektif yang jelas mampu membantu guru fokus kepada yang sepatutnya dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Lahir sekali, penggunaan kaedah dan bahan yang bersesuaian mudah dipilih oleh guru kerana guru telah menetapkan objektif terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Seterusnya adalah penetapan ataupun kesesuaian penentuan objektif ini di dalam laman web. Baiklah, sepertinya di dalam web, di laman web telah diletakkan objektif-objektif yang akan didapatkan oleh para pelajar. Pertama adalah dari segi kognitif, di akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama, murid dapat menjelaskan dengan efektif tentang definisi dan konsep keselamatan berdasarkan maklumat dan huraian yang diberikan. Murid dapat menamakan dengan terperinci kawasan-kawasan di sekolah yang perlu menekankan tentang aspek keselamatan. Dan yang ketiga, murid dapat mengelaskan dengan tepat aspek keselamatan di satu tempat di sekolah. Sebenarnya dari segi afektif, murid dapat bekerjasama dengan warga sekolah untuk menjaga keselamatan sekolah dengan berkesan. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, apakah itu A, B, C dan D? Okey, bagi A adalah audience ataupun yang ditandakan merah tersebut adalah murid, audience. Dan B adalah behavior. Seperti behavior adalah perlakuan. Seperti B dari 1, 2 dan 3. Satu adalah menjelaskan. Yang kedua adalah menamakan. Yang ketiga adalah mengelaskan. Dan di sini adalah bekerjasama. B, maksudnya behavior. Dan C adalah content. Apakah isi kandungan di dalam ilmu yang ingin kita sampaikan tersebut. Okey, seperti di dalam penentuan objektif ini adalah C, definisi dan konsep keselamatan berdasarkan maklumat dan huraian yang diberikan. Dan C, kawasan-kawasan di C ataupun konten adalah kawasan-kawasan di sekolah yang perlu menekankan tentang aspek keselamatan. Dan C, konten isi kandungan berkaitan dengan aspek keselamatan di suatu tempat di sekolah. Dan D adalah degree ataupun tahap penguasaan yang diharapkan. Seperti tahap penguasaan adalah secara efektif, secara terperinci, secara tepat dan secara berkesan. Okey, seterusnya berkenaan dengan select methods, media dan materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. Okay, guru perlu memilih bahan dan media berdasarkan pilihan pelajar dan objektif pelajaran yang ingin dicapaikan pada suatu sesi pelajaran dan pembelajaran. Elemen-elemen penting yang perlu diambil kira dalam pilihan bahan dan media ialah sukatan pelajaran, minat dan perhatian pelajar, senang digunakan pelajar, terbukti kebersanan, media dan bahan, melibatkan pelibatan pelajar dan mampu disediakan. Misalnya, jika guru ingin menjalankan aktiviti simulasi, tunjuk, ajar dan main peranan, bahan dan media yang sesuai ialah seperti slide,
audio, video. Guru perlu memilih dan mengubah slide atau mereka bentuk bahan khususnya berdasarkan format media. Berdasarkan laman web ini, kaedah pengajaran dan pengajaran ialah kaedah pembukaan, kaedah persoalan murid, kaedah ujian. Media yang digunakan ialah video, audio, teks gambar, komputer riba. Manakala bahan sumber pelajaran ialah media 2D, media 3D, animasi, laman web, soalan ujian pengukuhan. Okey, kaedah penukaan dengan menggunakan watak animasi Adrian Ali. Pilihan watak animasi ini mampu menarik minat pelajar. Tambahan pula, Adrian Ali ini merupakan pelajar sekolah. Jadi website laman web ini tumpu pada keselamatan di sekolah. Jadi bersesuaianlah. Kemudian kaedah pusakan murid, iaitu pelibatan pelajar. Website ini, kalau kita tengok ayat ini, okey, jom kita sama-sama belajar tentang keselamatan di dalam tandas. Maksud murid secara tidak langsung akan terlibat dalam pembelajaran ini. Kemudian contoh media digunakan di laman web ini adalah contohnya video. Okey. Kemudian kaedah ujian dan soalan pengukuhan. Teks yang disediakan juga mudah dibaca dan mudah dipahami. Dan pelajar hanya perlu klik di sini untuk menjawab soalan. Okay, ini adalah contoh soalan. Kemudian utilize media, iaitu guna media. Penggunaan media adalah penting supaya mesej yang ingin disampaikan tepat terus kepada tajuk pelajaran yang ingin disampaikan. Media yang digunakan seperti teks, animasi, grafik, video dan audio perlulah dirancang agar ia bersesuaian dengan kehendak pengguna dan kandungan pelajaran yang dipersembahkan. Pemilihan dan penggunaan bahan dan media akan menjadi daya penarik dan menyediakan persecaran yang sesuai untuk pembelajaran pelajar. Okey, berdasarkan laman web ini, media 2D iaitu gambar berkaitan sekolah dan animasi kartun digunakan dalam zat industri bagi menarik minat murid. Gambar diletakkan di setiap isi pelajaran. Kemudian media 3D iaitu animasi pergerakan kartun digunakan untuk menambahkan tarikan laman web terhadap murid. Animasi pergerakan ini juga memberikan semangat lebih kepada murid. Tayangan video digunakan untuk isi pelajaran supaya murid tidak merasa bosan. Kemudian, laptop atau telefon pintar murid digunakan untuk murid meneroka laman web dan menyelesaikan setiap misi dalam laman web tersebut. Kemudian, lembaran kerja berbentuk kuis disediakan di misi terakhir yang mengandungi beberapa soalan untuk menambahkan dan mengukuhkan lagi pemahaman murid. Saya akan menyambung pada require learner participation, iaitu mendorong penlibatan pelajar. Menurut Wong Kiat Wah, Muhammad Isa Aziz dan juga Rafira Rohani pada tahun 2016, sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk melakukan aktiviti dan berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal pada diri pelajar. Dan pengambilan kira keaktifan pelajar dalam satu proses pembelajaran akan dapat membina pengetahuan pelajar dan juga akan dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang sangat berkesan kepada pelajar. Apabila seseorang pelajar berjaya menyelesaikan semua misi ataupun semua dalam sesi pembelajaran, rasa berjaya dalam diri pelajar akan dapat memberikan motivasi kepada pelajar untuk terus berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan dalam pelajaran. Manakala penggunaan kata-kata yang positif daripada guru seperti syabas, tahniah dan juga ucapan terima kasih akan dapat memberikan rasa dihargai oleh pelajar dan akan memberikan semangat kepada pelajar untuk terus bersemangat dalam pembelajaran. Manakala pemilihan media dan juga bahan-bahan yang sesuai juga dapat membantu untuk mengekalkan penglibatan pelajar dalam proses belajar. Contohnya, media dan bahan yang dapat menarik minat pelajar akan dapat mengekalkan penglibatan pelajar yang aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, gambar dan juga video yang dapat mencetuskan penjanaan idea pelajar. Berdasarkan laman web,
iaitu pada misi yang pertama, pemusatan bahan dan murid. Murid akan diminta untuk menonton video yang telah disediakan selepas aktiviti pembelajaran sesuatu subtopik. Contohnya, selepas murid belajar tentang topik keselamatan di dalam makmal, murid akan diminta untuk menonton video selepas aktiviti pembelajaran tersebut. Pada misi yang kedua, iaitu pemusatan murid dengan bahan, murid disediakan dengan bahan pembacaan tentang keselamatan dan juga disediakan media animasi pergerakan kartun dan menyediakan juga tayangan video tentang tajuk pembelajaran. Sama juga seperti misi yang pertama tadi. Okey, misi yang ketiga pula, iaitu pemusatan murid dan bahan. Murid dikehendaki untuk memahami semua isi pelajaran supaya murid dapat menjawab soalan kuis yang telah disediakan di akhir laman web dengan mendapat markah 100% ataupun semua soalan dapat dijawab dengan betul. Pada misi yang keempat, iaitu pemusatan murid dengan bahan, murid diberikan penjelasan tentang objektif pembelajaran sebelum sesi pembelajaran bermula. Kerana objektif pembelajaran adalah perkara yang sangat penting dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Pada rumusan ataupun penutup, iaitu pemusatan guru, murid dan bahan, murid boleh memberikan komen ataupun berkomunikasi dengan guru ataupun pembina laman web di ruangan komen yang telah disediakan pada akhir laman web. Yang terakhir adalah evaluate and revise, iaitu nilai dan semak, penilaian pengajaran dan penilaian pembelajaran. Penilaian pengajaran dan penilaian pembelajaran adalah untuk memastikan objektif, media dan juga semua bahan yang digunakan adalah sesuai dengan keupayaan murid, kerana setiap murid adalah mempunyai keupayaan yang berbeza. Dan penilaian ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu penilaian formal dan juga penilaian tidak formal ataupun penilaian informal. Penilaian formal contohnya seperti ujian dan juga penilaian tidak formal seperti hasil kerja yang telah dihasilkan oleh pelajar. Penilaian pembelajaran dilakukan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Manakala penilaian pengajaran dilakukan hanya setelah selesai semua proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini digunakan untuk melihat setakat mana ataupun sejauh mana perancangan pembelajaran itu berjaya. Okey, berdasarkan laman web, laman web ini telah menggunakan penilaian secara formal, iaitu menyediakan 3 soalan kuis pada akhir laman web supaya murid dapat mengetahui dengan jelas rumusan pada setiap akhir pembelajaran dan juga murid akan mengetahui objektif yang sepatutnya mereka capai pada setiap misi yang telah mereka jalankan, dan murid akan dapat membuat kesimpulan mereka sendiri ataupun refleksi mereka tentang apa yang mereka dapat sepanjang proses pembelajaran. Dan jawapan murid akan dibandingkan dengan objektif yang telah ditentukan untuk memastikan sama ada objektif itu tercapai ataupun tidak. Nilai dan semak keberkesanan media yang digunakan dan juga nilai dan semak pengajaran guru akan dilaksanakan selepas pengajaran. Okey, ini adalah penggunaan video, salah satu video dalam laman web ini. Dan ini adalah ruangan komen yang telah disediakan pada akhir laman web. Ini pula adalah kuis penutup untuk menilai kefahaman murid. Ini adalah pernyataan objektif yang telah dinyatakan sebelum sesi pembelajaran bermula. Ini pula adalah contoh penggunaan gambar yang dapat menarik minat murid. Okay, kesimpulannya, penggunaan laman web ataupun Google Sites sangat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya akan memudahkan guru untuk menghasilkan kaedah pembelajaran yang menarik, juga selaras dengan kecanggihan teknologi pada masa kini dan juga dapat mendedahkan murid kepada kecanggihan teknologi. Guru juga dapat menarik minat murid untuk belajar kerana penggunaan media dan juga bahan yang sangat menarik. Dan apabila murid minat untuk belajar, maka objektif pembelajaran akan tercapai. Akhir sekali, penggunaan model Azure pula sangatlah membantu guru untuk menilai dan memastikan semua aspek penting yang perlu ada dalam laman web pembelajaran supaya laman web itu akan berkesan. Okay, ini adalah rujukan yang dilakukan oleh Kepala
dengan saya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.